Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, masih lagi dalam bab 8 cahaya dan optik. Hari ini kita akan masuk subtopik 8.5 penyebaran cahaya. Seperti biasa, saya ingin kreditkan PowerPoint ini kepada pemilik asalnya, iaitu Cikgu Nur Azilah Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Walau bagaimanapun telah banyak perubahan yang saya lakukan untuk disesuaikan dengan PDPR kita. Terima kasih Cikgu Nur Azilah. Baik, sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, iaitu tentang penyebaran cahaya, saya nak perkenalkan awak semua dengan satu perkataan, iaitu cahaya putih. Okey, cahaya putih. Jadi persoalannya di sini, apa itu cahaya putih? Okey, apa itu cahaya putih? Baik, cahaya putih ialah cahaya tidak berwarna. Okey, cahaya putih ialah cahaya tidak berwarna. Contoh cahaya putih ialah cahaya matahari. Okey, jadi cahaya matahari itu dia tak ada warna. Okey, jadi itu adalah contoh cahaya putih. Sama juga lampu di rumah awak. Okey, lampu di rumah awak. Okey, so kebanyakan lampu di rumah kita cahayanya tidak berwarna. Jadi itu juga adalah contoh cahaya putih. Baik, kita sambung lagi. Cahaya putih terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Okey, walaupun cahaya putih itu awak nampak sebagai tidak berwarna, tapi sebenarnya di dalam cahaya putih itu ada 7 warna yang berbeza. Okey, 7 warna yang berbeza. Okey, awak tengok gambar kat sini. Okey, so yang kat atas ni, yang segitiga kita nampak ini adalah prisma nama dia, prisma. Okey, so cahaya yang awak nampak masuk di sini, okay, ini namanya cahaya putih. Okay, selepas cahaya putih ini masuk ke dalam prisma, cahaya putih ini akan mengalami satu proses yang dinamakan sebagai penyebaran. Okay, jadi cahaya ini disebarkan. Okay, jadi bila disebarkan, ia akan terpecah kepada 7 warna yang berbeza. Okay, jadi kita akan nampaklah ada 7 warna yang sebenarnya berada di dalam warna putih ni, cahaya putih ni. Okay, itulah dia penyebaran cahaya. Kita sebarkan cahaya itu. Baik. Spektrum cahaya putih. Okay, ini kita panggil dia sebagai spektrum. Spektrum cahaya. Okay, spektrum cahaya putih terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Ini susunan dia. Jadi ke atas kali ni merah. Ya, atas kali merah. Diikuti dengan jingga. Lepas itu ada kuning. Lepas tu ada hijau. Lepas tu ada biru. Lepas tu ada indigo, ungu. Okey? Jadi 7 warna ini tidak boleh diubah. Ya, tidak boleh diubah susunannya. Okey? Jadi daripada satu cahaya putih kita mendapat 7 warna berbeza apabila cahaya itu disebarkan. Ya, penyebaran cahaya. Sambung lagi. Setiap juz ini dengan kelajuan yang berlainan dalam sesuatu medium. Okey. Baik. Setiap cahaya ni, 7 warna ni, okey, 7 warna ni sebenarnya dia ada kelajuan berbeza. Okey. Apabila memasuki satu medium, prisma ni adalah medium Bila masuk ke satu medium, dia akan bergerak pada hal laju yang berbeza. Okey. Jadi bila dia bergerak pada hal laju yang berbeza, itu yang menyebabkan cahaya yang lebih laju, dia akan sampai dahulu di sini. Okay? Dia sampai kat sini dulu. Yang lebih perlahan, dia akan ke bawah sini. Macam tu. Okay? Itu sebabnya dia tersebar. Okay? Maka berlakulah penyebaran cahaya. Okay? Puncanya apa? Kerana kelajuan setiap juzuk warna ataupun kelajuan setiap warna-warna ini adalah berbeza. Okay? Baik, kita sambung lagi. Okey, sambung lagi. Tengok tadi kat sini, kita gambar ni. So, ini kita panggil sebagai spektrum. Tadi saya dah sebut, ini panggil spektrum. Okey.
daripada satu cahaya putih, kita akan dapat 7 warna berbeza. Okey, apabila berlakunya penyebaran cahaya, jadi ini dipanggil spektrum. Okey, spektrum. Okey, sambung lagi. Sebagai contoh dia kata, cahaya merah mempunyai kelajuan paling tinggi. Okey, jadi cahaya merah ni dia paling laju paling laju. Oleh itu, cahaya merah paling kurang dibiaskan. Okey. Oleh kerana dia paling laju, dia paling kurang dibiaskan. Okey, maka dia akan duduk di atas sini. Okey. Cahaya ungu pula kelajuan paling rendah. Okey, jadi bila dia paling rendah dia punya kelajuan, maka dia paling banyak dibiaskan. Okey, jadi dia duduk kat bawah ni. Okey. Apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, sinar cahaya putih itu akan dipecahkan kepada komponen yang berbeza. Itu dia kata dia. Okey, sekarang kita sambung. Spektrum cahaya putih. Okay. Dia mesti dalam tertib susunan. Okay. Awak tak boleh ubah. Okay. Jadi yang atas sekali mesti warna merah. Bawah dia adalah bawah lagi adalah kuning. Bawah lagi hijau. Bawah lagi biru. Bawah lagi indigo. Bawah lagi ungu. Okey, ini dia panggil spektrum cahaya putih. Okey, jadi kita tak boleh ubah kedudukan dia. Memang dia tetap macam ni. Okey, so nak ingat dia, kita ada formula. Okey, so apa formula dia? Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Okey, so Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Jadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Ni awak ingat Okay, sekarang kita sambung macam mana penyebaran cahaya berlaku oleh prisma. Okay, macam mana prisma ni dia sebarkan cahaya tu. Okay, yang pertama. Okay, tengok pertama. Apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, sinar cahaya putih itu akan dipecahkan kepada komponen warna yang berbeza. Ini yang tadilah. So, cahaya putih masuk, ni prisma kan. Okay, so dia akan sebarkan. Okay, sebarkan kepada komponen warna yang berbeza. Okey, kita panggil sebagai spektrum. Okey, hal ini disebabkan oleh warna berbeza dalam cahaya putih itu membengkok ke arah mendekati garis normal pada sudut berlainan apabila memasuki prisma. Okey, so kat sini berlaku satu proses, satu proses iaitu pembiasan. Okey, jadi pembiasan itu disebabkan oleh kelajuan cahaya itu berbeza. Okey. So, dia akan mendekati normal. Okay. So, bila kita sebarkan dia pada cahaya cahaya yang mempunyai kelajuan berbeza disebarkan, maka dia akan terpecah. Okay, yang kedua. Cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi garis normal. Cahaya yang keluar dari prisma telah disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenal sebagai spektrum. Okay. So, mula-mula dia tadi dia dah biaskan, lepas tu dia akan disebarkan ke sini. Jadi, spektrum cahaya putih terdiri pada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Inilah dia spektrum dia tadi. Okay. Yang kita kata Mael jual kacang hijau. Okay. Bersama Ipin Upin. Tadi yang ni. So, kena ingatlah. Okay. Soalan. Cabaran minda kat sini kasih. Apa akan terjadi jika prisma kedua diletakkan terbalik di belakang prisma pertama? Okey, so kat sini kita ada kotak sinar. So kotak sinar ni keluarkan cahaya putih. So cahaya putih ni kita pancarkan kepada satu prisma. Okey, so bila masuk ke prisma, cahaya tu akan dibiaskan kemudian akan disebar. So dibiaskan dalam ni. Di luar ni dia akan panggil disebarkan. Okey. So bila dia disebarkan tu, sekarang ni kita letak satu lagi. Okay. So masa yang prisma yang pertama ni kita akan dapat macam ni. Okay, dapat macam ni lah spektrum cahaya macam ni. So sekarang ni spektrum cahaya tu dah disebarkan. Kita letak satu lagi prisma kat depan dia, apa jadi? Itu yang kita tahu. Okay, so spektrum cahaya tadi tu dia akan masuk ke dalam prisma yang kedua. Bila masuk dalam prisma yang kedua, cahaya tu akan dibiaskan semula. Okay, dibiaskan semula. Dan apa jadi ialah cahaya itu
akan menjadi semula cahaya putih. Itulah dia kehebatan. Okay, tengok saya tunjuk sikit. Okay, so nanti kat sekolah nanti kita buat eksperimen ni Okay, so ni dia dibiaskan tau. Okay, dibiaskan. So dia macam ni lah. Okay, dibiaskan. Lepas tu dia akan disebarkan. Okay, sebarkanlah ni. Okay, sebarkan. Keluar ni sebarkan. Lepas tu kita taruh satu lagi prisma yang kedua ni kan. So apa jadi? Kat sini dia akan bias balik. Macam tu. Macam tu. Dia akan bias macam ni. So nanti dia akan keluar macam ni. Macam ni. Okay, satu garisan balik. So dapat semula cahaya putih kat sini. Macam ni. Baik, kita sambung lagi. Okay, ini adalah eksperimen penyebaran cahaya. Macam mana eksperimen penyebaran cahaya menyebabkan cahaya itu disebarkan. Okay, so ini kita buat kat sekolah nanti. Mula-mula kita ada kotak sinar. Kotak sinar ni akan hasilkan cahaya putih. Dia akan bekalkan cahaya putih. Okay, jadi cahaya putih tu kita pancarkan. Dia akan menuju ke arah prisma. Okay, so ni ada prisma. Segitiga ni prisma. Baik, apabila cahaya putih memasuki prisma, apa yang berlaku? Tengok sini. Prisma kaca akan membiaskan cahaya dan memisahkan cahaya putih kepada juzuk-juzuk warnanya. Okey. Jadi kat dalam ni, okey, cahaya putih tu akan dibiaskan oleh prisma. Okey. Jadi tadi kita kata cahaya putih tu ada 7 warna kan? Dan 7 warna tu ada kelajuan yang berbeza. Okey. Jadi bila kelajuan yang berbeza, bila dia dibiaskan menyebabkan warna yang 7 tu akan terpecah. Terpecah kepada juzuk warna yang berbeza tadi. Okey. Jadi sekarang ni lepas dah keluar daripada prisma barulah penyebaran cahaya berlaku. Ni penyebaran Kat sini tadi pembiasan dulu Ni penyebaran. Okey, jadi cahaya merah paling kurang dibiaskan kerana bergerak paling laju. Okey. Jadi cahaya merah dia paling laju. Oleh kerana dia paling laju, dia kurang dibiaskan, maka dia akan duduk di atas di sini. Okey. Dia seterusnya. Cahaya ungu paling banyak dibiaskan kerana bergerak perlahan. Okay. So bawah sekali cahaya ungu. Dia bergerak paling perlahan. Okay. Jadi bila bergerak paling perlahan, dia paling banyak dibiaskan. Okay. Jadi pada skrin, yang ini skrin ni spektrum cahaya dapat dilihat di skrin. Okey, so kita dapatlah 7 warna yang berbeza. Inilah dia warna dia. Merah, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Ingatlah ni. Okey? Alright, kita sambung. Baik, kita sambung pelangi. Baik, pelangi ni apa? Apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit, maka cahaya putih akan dibiaskan dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Sama jugalah ni. Ini penyebaran cahaya. Tadi penyebaran cahaya kita gunakan prisma, yang ini kita gunakan titisan air. Okey, so sama jugalah, benda yang sama. Sekarang kita nak bincangkan eksperimen penyebaran cahaya buku SPS buku surat 117. Okay, anak-anak tolong buka muka surat 117. Okay, saya dah hantar kepada awak minggu lepas eksperimen eksperimen video eksperimen penyebaran cahaya dengan menggunakan prisma. Saya dah suruh awak tengok gambar tu, tengok video tu dan tengok macam mana prisma digunakan untuk menyebarkan cahaya. Baik, sekarang kita akan bincang tujuan eksperimen adalah mengkaji penyebaran cahaya oleh prisma. Ini tujuan eksperimen ini adalah radar, saya tak nak baca. Okey, tengok peringatan yang diberi di sini. Lakukan aktiviti ini di dalam tempat yang gelap. Okey, kalau gelap baru awak dapat lihat cahaya ini dengan spektrum cahaya dengan jelas. Kalau awak tak buat di kawasan yang terang, awak tak dapat tengoklah. Tak dapat cantik lah, result tak cantik. Okey, so ini adalah susunan dia. Kotak sinar, kemudian ada prisma, kita pancarkan cahaya putih. Kemudian nanti berlaku pembiasan dan penyebaran cahaya berlaku di sini. Kita akan dapat spektrum cahaya di sini, spektrum warna dia. Okey, sediakan radar, selaraskan prisma. Okey, perhatikan. Okey, so saya tak nak baca lah. Okey. Baik, kita sambung perbincangan. Soalan nombor 1, namakan siri warna yang terbentuk pada skrin. Okey.
Jadi warna-warna yang terbentuk pada skrin tadi, apa nama dia? Okay, namanya ialah spektrum. Okay, spektrum. Okay, nombor 2. Tandakan dua proses yang berlaku pada cahaya putih apabila memasuki prisma. Tadi kalau awak ingat, saya sebut banyak kali. Banyak kali. Okay, jadi dua proses berlaku ya. Yang pertama, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berlaku di mana? Pembiasan cahaya berlaku semasa cahaya memasuki prisma. Okay? So, dalam prisma itu namanya pembiasan cahaya. Okey, yang kedua jawapan dia apa? Penyebaran cahaya. Okay, penyebaran cahaya berlaku bila? Apabila cahaya keluar daripada prisma, itu namanya penyebaran cahaya. Okey, so ingatlah. Bila cahaya putih masuk dalam prisma, dalam prisma pembiasan. Bila cahaya putih tadi daripada prisma tu dia keluar daripada prisma, keluar daripada prisma, namanya penyebaran cahaya. Itu yang awak dapat spektrum tu, spektrum yang 7 warna berbeza. Kita nampak kat sini ada satu perkataan penyerakan cahaya. Baik, penyerakan cahaya ni bukan ya. Penyerakan cahaya ni apa? Kita belajar dalam video akan datang. Okey. So lain penyerakan dengan penyebaran dua benda yang sangat berbeza. Okey, so penyebaran jawapan kita hari ni. So ingat pelangi 7 warna yang berbeza spektrum itu penyebaran. Okey, B. Bagaimanakah proses penyebaran cahaya dapat berlaku? Pilih jawapan yang betul. Tengok kat sini. Setiap cahaya berwarna bergerak menerusi medium yang berbeza pada kelajuan yang berlainan ataupun kelajuan yang berbeza dan terbias. Okey, terbias pada sudut-sudut yang berbeza. Baik, nombor 3. Apakah cahaya berwarna yang paling banyak dibiaskan? Paling banyak dibiaskan maknanya kedudukan dia paling bawah. Jawapannya cahaya ungu. Okay, cahaya ungu. Jadi cahaya yang paling banyak dibiaskan ialah cahaya ungu, iaitu cahaya yang kelajuan dia paling rendah. Okey. B. Cahaya yang paling kurang dibiaskan. Paling kurang dibiaskan ialah cahaya merah. Okey. Jadi cahaya merah duduknya paling atas sekali. Okey. Jadi paling kurang dibiaskan cahaya merah duduknya paling atas, kelajuan dia paling tinggi. Ingat saya dah ulang banyak kali ni. Baik, sekarang muka surat 115 kita sambung lagi. Sambung lagi. Berikan sebab untuk jawapan anda di 3. Okey. Berikan sebab. Okey. Tadi kita kata paling banyak dibiaskan, paling kurang dibiaskan kan? Okey, kita baca. Cahaya ungu paling banyak. Okey, cahaya ungu paling banyak dibiaskan oleh prisma kaca. Kerana cahaya ungu bergerak paling perlahan dalam prisma kaca. Cahaya merah paling kurang dibiaskan oleh prisma kaca kerana cahaya merah bergerak paling laju dalam prisma kaca. Nombor 5. Pemecahan cahaya putih kepada komponen-komponennya. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, namakan proses yang berlaku cahaya putih. Okey. Jadi cahaya putih tadi kita pecahkan kepada 7 warna berbeza. Untuk bagi komponen-komponen ataupun spektrum. Okey. Jadi namakan proses. Kita nak tahu apa nama proses tu? Jadi namanya ialah penyebaran cahaya. Okey, penyebaran cahaya. Baik, nombor 6. Namakan satu fenomena semula jadi yang mana spektrum dapat dilihat. Okey, jadi satu fenomena semula jadi yang mana kita dapat melihat spektrum cahaya iaitu 7 warna yang berbeza tadi, namanya ialah pelangi. Okey, pelangi. Baik, kita sambung lagi soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Satu prisma lain yang serupa atau satu kanta cembung diletakkan pada kedudukan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Ini samalah macam yang saya bincangkan pada awak tadi, saya terang tadi. So, kita ada cahaya putih. Okay, cahaya putih kita pancarkan.
masuk ke dalam prisma, berlaku pembiasan cahaya di sini. Kemudian keluar daripada prisma ni penyebaran cahaya. Kemudian kita letak prisma kedua pula. Okey. So bila masuk prisma kedua, pembiasan cahaya berlaku balik. Pembiasan cahaya berlaku balik dalam prisma. Kemudian keluar satu cahaya di sini pada skrin putih. Okey, ni kita letak dua prisma. Yang kedua pula kat sini kita buat cahaya putih. Kita pancarkan masuk kepada prisma, berlaku pembiasan cahaya di sini, kemudian penyebaran cahaya berlaku di sini. Kemudian kita letak satu kata cembung. Okay, kata cembung tu menyebabkan cahaya tu ditumpukan balik. Okay, so dapat balik skrin cahaya di sini pada skrin putih. Okay. Soalan dia, ramalkan apa yang dapat diperhatikan pada skrin putih, berikan satu sebab. Okay, so awak nampak kat sini, cahaya ni selepas keluar daripada prisma kedua dia jadi satu garis. Okay, macam asal. Okay, macam yang asal lah. Asal satu garis, selepas dia pun satu garis. So, saya tanda sikit lah. Okay. So, dia sama macam ni. Tengok So, asalnya satu garisan. Selepas dua prisma, jadi satu garisan balik. Okay. Itu situasi yang pertama. Yang kedua punya situasi pun sama. Asalnya satu garisan. Lepas tu, yang ini dia jadi dua. Dia dua. Okay, dua. Tapi dia sampai kat sini jadi satu. Dia macam satu titik. Satu titik. Alright. Sekarang ini ramalkan. Soalan tu tanya ramalkan apa yang dapat diperhatikan. Okay. So satu garisan. Kat sini satu garisan. Yang ini pula satu titik. Satu titik. So kita nak ramalkan. Lepas tu kata berikan satu sebab. Okay. Sekarang kita sambung. Alright. Ramalkan apa yang dapat diperhatikan pada skrin putih, berikan satu sebab. Okay, jadi bila kita dapat satu garisan ataupun kita dapatkan satu titik di sini, maknanya apa yang terbentuk pada skrin ialah cahaya putih. Okay, so kita dapat cahaya putih balik. So asal cahaya putih, okay, asal cahaya putih, akhirnya pun kita dapat cahaya putih. Okay. Jawapannya cahaya putih. Sebab warna-warna dalam spektrum digabungkan oleh prisma kedua atau kanta cembung untuk membentuk cahaya putih semula. Okey, baik, apa kesimpulan? Penyebaran cahaya dan pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya putih bergerak menerusi prisma untuk membentuk spektrum. Baik, kita sambung. Eksperimen penyebaran cahaya muka surat 119. Okey. Tadi kita buat penyebaran cahaya oleh prisma. Sekarang kita nak buat penyebaran cahaya oleh air pula. Okey. Ini tujuan eksperimen mengkaji pembentukan pelangi. Kita gunakan radas apa? Air, cermin sata, skrin putih, besen. So, ni ada skrin So, ni cahaya matahari. Kemudian cermin sata ni cermin biasalah. Okey. So, ada besen yang berisi air. So, awak tenggelamkan cermin sata itu sebahagiannya di dalam air. Okey, sediakan susunan radar seperti dalam rajah. Letakkan cermin sata secara condong di dalam air. Laraskan cermin sata supaya satu spektrum yang jelas terbentuk pada skrin. Rekodkan pemerhatian anda. Okey, jadi sama juga yang ini video dia saya dah kongsi pada awak minggu lepas. Okey, saya dah kongsikan video untuk menunjukkan macam mana cahaya matahari ini dia dipancarkan kepada cermin. Okay. So, cahaya matahari ini dia akan dibiaskan di sini. So, dekat sini pembiasan tu adalah apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. So, ke atas ni kita ada udara. So, medium kita di sini adalah medium udara dengan medium air. Jadi, air ni, udara ni dia kurang tumpat. Air ni lebih tumpat. Jadi, kita ada sekarang ni dua medium berbeza, udara dan air, yang berbeza ketumpatan. Okey, jadi bila ada dua medium berbeza ketumpatan, maka pembiasan boleh berlaku. Okey, jadi bila pembiasan boleh berlaku, maka cahaya itu akan disebarkan nanti. Okey, so kat sini dia masuk, okay, cahaya itu akan masuk ke sini nanti disebarkanlah. So kita ni kita akan dapat spektrum nanti. Okey, sama macam prisma sama je. Okey. So, kita tengok kat sini apa pemerhatian.
satu spektrum terbentuk pada skrin. Okey, satu spektrum terbentuk pada skrin. So kita seperti wangi lah, macam pelangi lah sebenarnya. Okey, terbentuk pada skrin. Itu namanya spektrum. Okay? Okay, nanti eksperimen kita buatlah kat sekolah. So sekarang kita bincang dulu. Saya dah hantar video kat awak. So kita bincang jawapan dia. Okay, soalan pertama, tandakan proses yang berlaku pada cahaya matahari dalam cermin dan air. Okey, proses yang berlaku pada cahaya matahari. Okey, sekarang dikata berlaku pada cahaya matahari dalam cermin dan air. Okey. So cahaya matahari dan cermin. Okay, cahaya matahari apabila sampai ke cermin, apakah nama proses yang berlaku? So cahaya matahari bila sampai kepada cermin, proses yang berlaku ialah pantulan cahaya. Okey. So cahaya akan dipantulkan oleh cermin. Okey. Proses yang berlaku antara cahaya matahari dan air pula. Okey. Cahaya matahari bila masuk ke dalam air akan berlaku pembiasan. Sebab cahaya matahari itu dia akan melalui udara dahulu. Lepas tu daripada udara masuk ke air. Jadi dua medium berbeza ketumpatan, maka berlakulah pembiasan. Okey, selepas itu, selepas pembiasan, cahaya itu akan disebarkan. Okey. Okey, untuk dapatkan spektrum tu cahaya itu disebarkan. Okey, jadi penyebaran cahaya pun berlaku. Baik, soalan nombor 2. Nyatakan urutan warna spektrum yang terbentuk. Okey, so kita gunalah formula Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Okey, Mael jual kacang hijau bersama Ipin Upin. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Warna pelangi. Okey, spektrum. Nombor 3. Daripada aktiviti ini, nyatakan 3 proses yang berlaku semasa pembentukan pelangi. Okey, jadi apakah 3 proses yang berlaku? Okey, so 3 proses itu adalah jawapan pada soalan nombor 1. Yang pertama, proses apa? Mula-mula air itu, cahaya matahari itu bila masuk ke air, dia akan berlaku pembiasan. Okey, so pembiasan ada. Kemudian ada berlaku penyebaran cahaya. Okey, penyebaran. Lepas tu kita kata cahaya matahari itu dipantulkan oleh cermin. Kan? Dipantulkan oleh cermin, so ada pantulan. So inilah dia 3 proses. Penyebaran, pembiasan, pantulan. Okey, ini 3 lah. Alright. Nombor 4. Tandakan right bahan di langit yang terlibat dalam pembentukan pelangi. Okey, so pembentukan pelangi, apakah bahan yang ada di langit? Jawapannya ialah titisan air hujan. Okey, bukan molekul udara, bukan debu, jawapannya titisan air hujan. Itu sebabnya pelangi muncul selepas hujan. Okey. Alright, titisan air hujan. Okey. Kesimpulan. Cermin memantulkan cahaya matahari. Okay, cermin memantulkan cahaya matahari. Manakala air menyebarkan dan membiaskan. Okay, membiaskan dululah. Setiap warna cahaya pada sudut yang berlainan untuk membentuk spektrum. Okay. Cermin memantulkan cahaya matahari manakala air membiaskan dan menyebarkan setiap warna cahaya pada sudut-sudut yang berlainan untuk membentuk spektrum. Baik, itu sahaja yang kita nak belajar hari ini. Jadi, muka surat 117, 118, 119 yang kita bincang hari ini, saya nak awak ambil gambar dan hantar kepada saya. Okey? So, saya nak tengok semua jawapan mesti betul sebab kita dah bincang. Okey, kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.